إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا تخف ولا تحزن إن الله معنا. قال الله تعالى في الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. At-Taubah ayat 103. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khams, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Rawahu Bukhari Muslim. Ayat yang saya bacakan tadi, ambillah sebahagian harta mereka, ambillah sebahagian harta mereka menjadi sedekah. Min amwalihim sadaqatan, supaya dengannya engkau mendoakan mereka dan engkau mensucikan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya dengan doa itu menjadi ketentraman bagi mereka. Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Dan hadis yang saya bacakan tadi, Islam tertegak dengan 5 perkara. Buniyal Islam ala khams, syahadat la ilaha illallah, yaitu mengucap 2 kalimah syahadah, berikrar dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Rasulullah adalah rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disusuli dengan kewajiban salat dan menunaikan ibadah zakat. Seterusnya mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah di antara dalil-dalil yang mewajibkan untuk kita melaksanakan ibadah zakat. Ayat yang saya bacakan tadi, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, ambillah sebahagian harta mereka menjadi sedekah. Kenapa disebut sedekah, tuan-tuan? Kenapa ayat tersebut tak terus dia sebut zakat? Sedekah. Baik. Apa yang tuan-tuan faham berkenaan sedekah dan konsep sedekah? Ada setengah orang kata kita masuk dekat tabung masjid sedekah, betul. Kadang kita bagi belanja kawan makan sedekah, betul. Kita bagi salam kepada saudara kita, senyum sedekah, betul. Tetapi konsep sedekah itu lebih luas daripada itu, tuan-tuan. Bukan sahaja apa yang terpancar pada wajah manis kita, yang terlafaz daripada mulut kita, yang terbuat daripada perbuatan anggota baca indera kita, bahkan lebih daripada itu. Zikir, sedekah, kadang-kadang teriak kita pun menjadi sedekah apabila kita memenuhi syarat sedekah itu dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruang lingkup sedekah ini, tuan-tuan, amat luas ni. Sedekah ini boleh kita artikan seperti begini. Apa sahaja perbuatan, amalan yang terlahir daripada anggota tubuh kita, baik berupa perkataan
baik berupa pertolongan oleh anggota kita, baik sumbangan dalam bentuk material, kebendaan dan kewangan, baik sumbangan dalam bentuk idea yang bernas, pandangan yang bernas, maupun kita menyumbang dalam bentuk tenaga kita, keringat kita untuk membantu orang lain, meringankan orang lain atas musibah mungkin, dan kita sandarkan untuk mendapat pahala redha Allah Subhanahu wa taala. Ataupun nak bagi ringkas lagi, apa kita buat kerana Allah, kita niat kerana Allah, nak tolong orang kerana Allah, nak bantu orang kerana Allah. Sedekah bukan semata-mata benda yang nampak. Saya kita letak duit dalam tabung dan ambil selesai sedekah. Ruang lingkup sedekah ni luas sangat tuan-tuan. Apa sahaja perkataan-perkataan yang boleh kita artikan dalam bentuk sedekah seperti sumbangan, sedekah meringankan beban orang, infak, amal jariah, dan apa lagi perkataan yang saya tadi yang duduk dalam ruang lingkup sedekah. Hanya yang membezakan adalah ada segi pelaksanaan dan niat. Dia ibarat satu cahaya, tuan-tuan. Satu sumber cahaya, dua cahaya yang datang daripada sumber yang sama. Contoh motosikal tu saya nak bagi contoh. Ada setengah motosikal tu dia dua mentol, sehingga rasa yang mahal yang motosikal kaca yang mahal tu dia ada dua mentol. Kalau sebelah tu padam, dia masih memancarkan cahaya. Ataupun kalau setting dia tak betul, kita pegang handle motor, cahaya itu dia membias sebelah ke kiri, sebelah ke kanan, tetapi sumber daripada yang sama. Manfaatnya tu di depan boleh menerani, kan? Ada orang yang tak nampak jalan dengan cahaya itu membantu orang yang mengalami kesulitan di depan sana dengan cahaya. Jadi dua cahaya daripada sumber yang sama. Baik. Sedekah ini boleh saya pecahkan pada dua, iaitu sedekah wajib dan sedekah sunat. Dia masih dalam dua orang lagi. Dan zakat ini pula, kalau kita kata dia zakat, betul. Kalau kita kata dia sedekah juga, betul. Tetapi dia ada beza sedekah dengan zakat. Yang mana zakat ini duduk dalam ruang lingkup, tapi dia menjadi satu sedekah wajib. Okey. Maknanya sedekah wajib ini bila kita lakukan mendapat pahala, tak buat dosa. Zakat. Bila harta kita cukup, haul cukup nisab dan wajib dikenakan zakat, tapi kita tak keluarkan zakat, sama ada kita enggan keluar zakat ataupun atas kejahilan kita, dia menjadi satu hukum lain, iaitu berdosa. Ataupun kita kedekut nak keluarkan zakat daripada harta yang kita miliki, dia jadi dosa. Berbeza kalau sedekah biasa, tuan-tuan. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Sama juga fardu kifayah, ada kalau ada orang meninggal kat karya kita. Adalah pihak yang uruskan jenazah. Tapi kalau satu kampung tu tak ada orang urus jenazah tu, hukumnya apa? Dosa sekampung, tuan-tuan. Walaupun asalnya tadi fardu kifayah. Tapi bab zakat ni tadi, saya nak cerita bab ruang lingkup ni. Zakat dia duduk dalam sedekah wajib. Dan sedekah wajib itu pula boleh juga saya pecahkan kepada dua bahagian. Yang nak bagi mudah faham, iaitu zakat, sedekah wajib. Satu lagi nafkah. Nafkah ini nafkah ataupun nafkah adalah perkara yang wajib. Zakat wajib sebab dia ada syarat dan rukun. Apabila harta yang kita miliki itu memenuhi syarat dan rukun zakat, maka nak tak nak wajib kita keluarkan. Bahkan bila kita enggan keluarkan,
zakat atas harta kita miliki, harta itu akan menjadi bahan bakar di akhirat kelak. Di dunia dah terasa bahannya, apa bahannya atas harta yang kita kedekut sangat nak bagi, nak keluarkan kepada 8 asam itu. Kadang-kadang Allah tarik sedikit yang satu, hantar orang pergi rumah kita, pecah rumah, barang kertas hilang, kendaraan gut, macam-macam lah. Kalau uji tak sedar juga, akhirnya bila Allah tarik semua nikmat, barulah pergi bebas zakat, minta bulan sebagai fakir miskin. Jadi fakir miskin sebelum ini dia sebagai dia fakir, pembayar zakat dipanggil muzaki, mustahik, penerima zakat dipanggil mustahik. Asalnya dia keluar zakat, tapi enggak keluar zakat, Allah uji dia dengan sedikit kesakitan, kegelisahan, tarik dia manggil, dia nak melahap zakat yang tadi, nak minta untuk fakir miskin. Kembali kepada zakat. Zakat pula terbahagi kepada dua, iaitu zakat mal atau zakat harta, dan satu lagi zakat fitrah yang hanya berlaku dalam bulan Ramadan. Sedekah wajib yang kedua pula itu nafkah. Apabila seorang suami berkewajiban menafkahi isteri, anak-anak dan keluarga, termasuk ayah yang dibawa tingkat, jika dia enggan mengeluarkan zakat, hukumnya apa? Berdosa besar. Melainkan kalau dia uzur, tak bekerja, sakit, tak boleh nak bekerja, itu cerita lain. Ada setengah-setengah negara kita ni, isteri dia ada kerjaya. Bila dia tengok isteri dia punya pendapatan, dia tak nak juga menafkahi. Dia kata, awak ada pendapatan, orang pendapatan awak bulan, belilah belanja dapur, anak-anak sekolah ni awak ni lah, saya bayar yang lain, bayar rumah, bayar kereta. Itu pun salah pemahaman kita. Walaupun isteri kita berkerjaya, kewajipan masih atas bahu suami. Wajib dia menafkahi isteri dia, sama ada dalam bentuk kewangan, perbelanjaan, perlindungan, kesihatan, perubatan, pendidikan dan berbagai lagi. Nafkah ini bukan semata-mata nak bagi kenyang perut tuan-tuan. Hak anak kita terhadap kita boleh, keperluan pendidikan dia, itu nafkah. Isteri kita berhak daripada kita. Kalau tak bekerja, upah melabang, dapur terberasap, gas dah habis. Pandai-pandai awak lah cari dapur, pergilah beli kat luar, gitu. Tapi dia tak bagi duit pun, suruh isteri dia beli. Bila ini berlaku, maka suami itu berdosa hukum dia. Seterusnya, sedekah sunat pun boleh saya pecahkan pula kepada dua, iaitu sedekah ammah atau sedekah am, dan satu lagi sedekah jariah. Sedekah am ini tuan-tuan, dia tidak khusus, macam sedekah wajib tidak khusus, nafkah khusus. Sedekah am ini saja, apa sahaja yang terzahir daripada mulut kita, benda yang baik-baik, terhulur daripada anggota kita, benda yang baik-baik. Contoh, kita bagi duit, material, kita bagi beras kepada fakir miskin, kita tolong contoh saudara kita pancing tayar dekat highway, kita pergi tolong tukar tayar, kebetulan pula dia tak reti, dia jem, pusing tayar, dia nak buka skru, pusing tayar sekali, pusing macam mana dengan kepala kita pun pergi tolong dia, tolong tukar tayar, tukar yang tayar spare. Sedekah tuan-tuan. Apa lagi? Kawan kita buntu, tanya ini macam mana nak buat projek ni? Saya dah buntu dah, kita pula ada kemahiran buat projek tersebut. Kita pun bagi cadangan pendangan sehingga projek itu dapat berjalan. Sedekah tuan-tuan. Pernah tuan, saya balik ke office, tiba-tiba
waktu saya sebut dekat highway Hatta nak balik ke Selatan. Kebetulan jalan tu gelap, cemas kan, banyak penuh. Baru berlaku dalam bulan Ramadan ni, balik daripada iftar ke masjid kita dalam Saran, balik Malaysia tu, balik tiba-tiba sebut balik seorang-seorang tempat yang gelap. Saya dah bergelapah dah tuan-tuan, apa nak buat saya tolak dalam 10 minit itu. Tiba-tiba ada 2-3 orang untuk berhenti. Saya dah risau lah, ini kalau dia tak tunggu saya mesti dah lupa ni, bela kita. Dalam keadaan cemas tu tuan-tuan, saya tekan start enjin tu hidup. Tiba-tiba hidup kan. Yalah, budak motor tu datang, dia patah balik, dia tengok. Dia sebenarnya dia nak tolong saya. Dia berhenti, dia tanya, bang nak orang? Saya kata, motor saya ni sebut mati. Tapi tiba-tiba hidup, orang datang tiba-tiba hidup. Sebab saya takut saya orang nak lupa dan sebagainya kan. Tiba-tiba hidup. So macam mana orang nak kena tolak ke tak? Kalau saya kata orang tolong ke? Saya terima kasih lah. Macam ni lah, kalau orang follow saya terfollow belakang ni, saya takut mati tengah jalan ni. Dan kita bang balik mana saya terus laku. Okey, kami nak ke Sekincang. Dia follow belakang saya rasa lega. Mana kalau saya mati ni kali kedua, ada insan yang baik membantu saya. Dia tak minta duit pun. Sampai pada pukul 1 kereta, okey bang, rumah saya dekat studio. Okey, kami sampai ke sini, okey. Teruslah. Dia tak minta duit untuk kat saya, tapi saya kata terima kasih temankan saya, terima kasih untuk saya ke bersama datang. Perbuatan itu sia-sia tak kalau tuan-tuan ni kan? Kan? Allah menjadi orang lain berbuat. Tapi di sisi Allah SWT, saya doakan dia, saya ucap terima kasih untuk dalam untuk dia. Dan dia pula tidak minta apa-apa kat saya, dia kata tak apa-apa, kami tolong dia. Kalau berlaku apa-apa kan, kita nak tolak seorang pahala. Kadang-kadang benda-benda begini kita tak terfikir tu kan? Benda harimik sahaja. Apa benda harimik? Saya selalu cakap dekat pilihan saya, di masjid ni siapa yang paling beruntung kita? Saya kata Pak Siang. Kenapa? Daripada buka pagar, ke pintu, buka kipas, buka lampu, onkan aircon, semua kerja siapa? Tuan Nazir ke? Tidak. Tuan Imam ke? Dan Pak Siang. Sehinggalah masa nak tutup lampu, tutup aircon, kunci pintu, tutup pagar. Malam hari siapa yang buat kerja? Ya. Tuan Nazir ni? Tidak. Tak siap. Orang yang sama. Ya. Siapa yang bikin kaping? Tak siap. Siapa yang membersihkan, siapa yang buat landscape, kebanyakan dia tak siap lah. Dan ada setengah-setengah masih besar tu. Dia lantik konsultan, kontraktor tu buat kerja-kerja. Tapi ni kalau nak cerita masing-masing yang di kampung dan masih di kampung, semua ni sampai Z Pak Siap. Cuci tandas Pak Siap, siram bunga Pak Siap. Kalau ada teh cicak, ada budak terkencing, ada budak muntah, dan berbagai lagi semua cari Pak Siap. Pak Siap ni ada air tumpah. Dia tak panggil Tuan Imam, tolong. Pak Siap, siap. Dia siap keluar, dia cari panggil. Telefon-telefon ni ada budak terkencing ni, kan orang lain nak sembahyang, asal Pak Siap ni kena call. Pak Siap cepat datang masjid, dia ada bila rumah. Sebab kenapa Pak Siap dah jadi, yang pertama jawatan dia lah, yang kedua jadi tabiat kita. Apa aja sedikit kesilapan Pak Siap, upaya Pak Siap, untuk tadas Pak Siap. Kalau kita buat sendiri tak boleh. Jawatan Pak Siap, biar Pak Siap buat. Itu silap kita. Sebab benda yang remeh-remeh itulah yang mendatangkan pahala besar pada Pak Siap. Tengok helm Pak Siap berapa tuan-tuan. Berbaloi dia tak kerja dia 24 jam pergi kunci. Kadang-kadang ada setengah-setengah kes terlupa malam tu pagar dia tinggal je. Nazir Pak Siap. Kenapa pagar tak kunci? Dia marah Pak Siap. Dia kata macam mana saya nak kunci, ada jemaah kat dalam lagi, saya tak boleh tunggu dah. Kan? Dah pukul 12. Dia marah Pak Siap. Tak berbaloi dengan apa yang dia buat. Tapi pada setengah-setengah Pak Siap ni, dia bekerja kena Allah. Dia kata tak apa, helm saya tak ada atau helm sedikit, tapi saya buat kerja kena Allah. Mengikhlaskan diri dia, dan ada setengah-setengah itu mewakafkan diri dia untuk masjid dan surau. 20% masa dan surau, 30% untuk keluarga dia. Pernah tak dengar Pak Siap tinggal? Kalau tuan-tuan ingat 10 tahun lepas di Desa Surada, ada berbagi
seorang Allah meninggal usai solat zuhur dekat tiang. Sujud dia tak bangun. Bila dia kejut tu bang, rupanya pasien meninggal. Mereka perasan bila dia sujud tak bangun, orang lain dah nak keluar nak. Kisah ni kisah benar tentang boleh search meninggal di seorang desa Selatan. Saya pergi tanya di masa itu, saya tak apa rahsia dia, sehingga Allah jemput dalam keadaan dia sujud berwudu dan dalam masjid, dalam surau. Dia kata maksiat itu dia kata 20% dari kat surau. Lebih itu kita memang ada keluarga isteri, orang bencin memang kan. Dia lah tukang kebun, cuci tangan, semua dia buat. Allah jemput dia dalam keadaan dia telah mewakafkan diri dia untuk dia agama. Jadi kenapa saya cakap maksiat tadi berkenaan benda-benda sedekah amin, semua dia buat tuan-tuan, dia sampai zen. Jadi kita jemaah biasa tak boleh kena syabah maksiat. Boleh tuan-tuan, boleh sangat. Saya bagi 3 contoh saja. Dekat sana ada kolam, ada setengah-setengah masjid, ada kolam cebok tak ada, cebok kayu. Kita pergilah ke kayu ekor, belilah kayu sampai 10, letakkan sana, wakafkan. Tak payah bagi tahu dekat Imam Nazir pun tak payah, letak je diam-diam, letak situ. Kita niat, saya niatkan kolam apa ni, dah kayu ni, wakaf saya niat wakaf supaya dapat pahala. Baiklah kayu yang sama dipakai oleh manusia yang buyung-buyung datang solat, solat Jumaat, solat fardu. Lagi-lagi bulan Ramadan kita beli gayung itu. Selagi gayung itu bertahan 10 tahun tuan-tuan dan dipakai oleh beribu-ribu orang yang berlainan, bayangkanlah betapa besar pahala. Andai kata satu kebaikan 10 Allah beri. Buat kebaikan dalam bulan Ramadan, beri kolam gayung letakkan sana. Ingin tahu tuan-tuan, pahala dalam bulan Ramadan, amalan sudah menyemai amalan fardu dalam bulan biasa. Bila kita laksanakan amalan fardu dalam bulan Ramadan, pahalanya hanya Allah yang tahu berapa dia nak beri. Besar pahala tuan-tuan. Bukan 1, bukan 10, bukan 25, bukan 700. Ayatnya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bandingan mereka yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti benih yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai itu pula menerbitkan 700 benih yang sama. Bahkan lebih lagi Allah beri dalam Ramadan. Bila kita benda yang remeh, yang orang tak pandang, tak nampak manfaatnya, kita buat, Allah lipat gandakan. Sebab kita khidmat itu umat. Satu lagi apa tuan-tuan? Capal. Belilah seliput. Kadang-kadang ada setengah masjid dia mungkin nak cari, kita pakai kasut motor ni, kasut bom kan, tak masuk tandas memang tak boleh lah. Kita pun letak kasut, cari seliput. Ada yang putus, ada yang sebelah kecil, sebelah besar. Ada setengah masjid lah, surau. Jadi kita yang terfikir ni, pergilah beli selipar, kena ekor, RM40, belilah 10%, letakkan sana. Hilang tanpa kita niat makan, pahala pun Allah dah beri. Betul lah, benda remeh tapi pahala mesti. Satu lagi tuan-tuan, menyantuni kucing. Tapi ni orang masjid tak suka. Dia tanya kucing siapa nak masuk, maksiat dia kau masuk. Kencing kucing anjing siapa nak masuk, maksiat dia masuk. Jangan bagi makan kucing dalam masjid, tak kalau. Tapi sebenarnya boleh tuan-tuan. Saya ada tengok satu ustaz tu, dia letak makanan kucing dalam kereta. Saya tanya, ustaz, kenapa bawa bulu kiri makan kucing dekat harga motor? Dari tempat-tempat saya singgah, saya nampak kucing, dari itu saya bagi. Saya tanya kenapa? Mau tahu tak kita? Kalau boleh faham bahasa kucing tu, dia mendoakan setiap orang bila memberi makan. Tapi Allah tutup hijab kita tak faham bahasa kucing, bagi makan. Satu. Yang kedua pula tuan-tuan, biasanya kaum buku satu ketika dekat masjid datang makcik datang bawa plastik IKEA, plastik IKEA warna biru, pergi dekat rumah solat wanita tu apa dia buat tuan-tuan?
pergi ambil telekung sejadah-sejadah dekat orang yang bersangkut kain. Persep-sep tamu saya makcik ni pergi macam ni. Dia mahu menantang musafir semua tak bersolat. Dia keluar, dia pun tak, dia pun pasien tapi tak isi untuk selesai. Rupanya dia bawa pergi ubi, cuci sendiri. Ubi yang main letak kuih tu, letak sabun, letak safran, atau siap keringkan dulu. Berapa dia bayar dia katanya, saya pun tak tahu. Pada petang, dia letak sudah bawa IKEA yang sama. Okey, letak balik susun, telekung, sejadah yang dibawa apa gantung kaingan. Bayangkanlah betapa besar dan pahala yang makcik perolehi daripada perbuatan yang orang lain tak terfikir. Adalah kita nak buat ni, tapi buat tidak makcik tu ambil peluang pergi cuci semua. Lagi dekat bulan Ramadan dia pergi cuci, sebelum Ramadan Syamban tu dia pergi ambil semua, pergi cuci. Masuk Ramadan letak balik. Bayangkanlah 30 hari, 9 hari Ramadan ni orang musafir singgah guna telekung yang sama, guna anak hidung yang sama, guna sejadah yang sama, bau wangi. Mesti orang terpuji, alhamdulillah, wangi sejadah dekat masjid Aiden wangi yang dapat nama masjid, dia dapat pahala makcik tadi. Ambil tuan-tuan pesan ke isteri balik rumah yang pergi ke surau tu, beli telekung, yang beli Siti Khadijah punya telekung, beli yang biasa-biasa, wakaf 10 sana. Pergi tengok kalau ada telekung yang tapi mau apa, ada kutu, mau apa ni, dia pergi masuk. Ada tuan-tuan, bulan Ramadan ni lagi lah lipat ganda pahala, bukan 700 kali ganda. Tuan-tuan, sebalik pada ayat tadi, sebutir tadi menghasilkan 7 tangkai dan menerbitkan 100 biji yang sama. Satu kita berikan Allah, satu sedekah kita berikan Allah, bukan 700 Allah beri, akan lebih dalam bulan Ramadan. Sebab itu kenapa dalam bulan Ramadan ini dipanggil bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh keberkatan, dan bulan yang segala-galanya ada. Dan akhirnya apabila kita memenuhi Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang sunat, ibadah usul dan berbagai ibadah-ibadah yang kita tak pernah buat dalam bulan biasa, tapi bulan Ramadan kita buat dengan tadarusnya, dengan ta'lim, dan berbagai dengan para sunat, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, tabung masjid kita diksi, maka itulah yang Nabi kata pengakhirannya adalah kebebasan daripada neraka. Ada satu hadis lain tuan-tuan, tapi pada saya hadis itu boleh untuk beramal. Awalnya gangguan, pertengahannya awalnya pengangkatan, yang pertengahannya gangguan, dan pengakhiran bulan Ramadan itu adalah kebebasan daripada neraka. Hadisnya hadis lain, hadis lain, tapi Ustaz saya kata boleh untuk tujuan beramal, tapi tidak boleh digunakan sebagai hujah, sebab dia tersekat dengan sanad putus. Saya rasa satu minit tadi saya diberitahu ada perempuan ni. 2 minit lagi, 2 minit lagi. Baik, kalau 2 minit saya guna untuk fitrah. Saya nak cerita bab zakat fitrah tadi. Suruh cerita besar ni. Jadi abang sedekah jariah saya tak cerita lagi. Sedekah jariah. Baik, ini zakat fitrah tuan-tuan, saya ingatkan dulu. Dalam kita menunaikan zakat fitrah ada 5 masa yang kita ada. Waktu sunat, waktu wajib, waktu afdal, waktu makruh, waktu haram. Di tempat-tempat lain, tempat saya dulu di Kajang, saya tengok siapa yang memanfaatkan waktu wajib dan waktu afdal. Selalu ada di sini mana? Selalunya foreigner tuan. Tengok sebelum sembahyang ada India dengan Bangladesh pergi bayar zakat fitrah. Mereka tidak memanfaatkan waktu sunat sepanjang Ramadan daripada 1 sampai 28 Ramadan. Kita di orang lain, maksud saya, minggu pertama saya nak bayar zakat fitrah guna apps, mobile apps, bukan kertas. Sebab mobile apps ni kelebihan dia, bayaran itu direkodkan dalam sistem online zakat, dan boleh kita guna untuk tulakan zakat pendapatan cukai LHD. Kalau kita goyang kupon bukan kena hilang, tak mana-mana kita masuk. Dan kita tengah zakat pun tak ada rekod. Tapi bila kita guna mobile apps, rekod kita ada. Biasa orang muda-muda macam saya lah. Okey, masa yang kedua tuan-tuan,
pada waktu wajib pada malam diisytiharkan nampak 6 bulan. Itu adalah waktu wajib sehingga 10. Waktu paling afdal boleh duduk dalam wajib juga, tapi paling afdal yang sangat-sangat adalah sebelum solat pukul 8.30. Tapi jangan ambil masa itu tuan, ambil dah kemas meja dah. Ditampal kat situ sila bayar guna apps QR code, bayar tembak kat dinding. Dan waktu makruh selepas solat sehingga sebelum solat maghrib 1 Syawal. Dan waktu haram adalah apabila azan malam kedua itu waktu haram. Ustaz boleh ke saya bayar juga waktu haram? Boleh, tapi berdosa. Dan wajib kita bayar. Wajib bayar juga. Ini banyak berlaku. Dulu sebelah ada apps ni, sebelah ada online tuan-tuan, raya ketiga kita buka jabat datang bayar zakat fitrah. Kita kata berusaha lah tuan semua perbuatan dalam buat tempoh, tapi wajib dia baik sekadar itu saja. Yang lain itu datang Allah dan yang berat adalah kelemahan saya, dan itu menjadi yang tasbih. Subhanallah.